بسم الله. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang memberikan kesempatan, memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk kita duduk selepas daripada kita solat maghrib secara berjemaah, dan mudah-mudahan dengan solat kita itu tadi Allah kurniakan kekuatan untuk terus kita istiqamah dengan Islam, istiqamah dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi, kepada surah yang keseterusnya, iaitu surah Yunus. Surah Yunus, surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di Mekah. Dia ada dua, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah ini biasanya cerita ataupun ayat dia pendek-pendek, tapi cerita tentang akidah, cerita tentang akidah. Dan salah satunya ialah surah Yunus. Surah Yunus antara 7 surah yang panjang dalam Al-Quran. Kita nak kenal Al-Quran ini macam-macam cara, macam-macam kaedah yang ada pada hari ini. Ada kaedah sekian untuk bacaan Al-Quran. Ada kaedah 70 jam boleh faham Al-Quran. Ada satu kaedah dia panggil kaedah sekejap. Sikecap dulunya, dah ditukar jadi sekejap. 70 jam belajar boleh faham the whole of Quran. Boleh faham keseluruhan daripada Al-Quran. Faham secara, makna kata secara simple, secara mudah. Ada kaedah untuk belajar membaca Al-Quran. Macam-macam kaedah, qiraatinya muqaddam, kaedah Baghdadi dan seumpamanya. Ada kaedah untuk belajar ilmu nahu daripada Al-Quran. Ilmu nahu maknanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa, kekayaan bahasa daripada sumber Al-Quran. Macam-macam kaedah. Persoalannya ialah, apakah kaedah kita nak cinta kepada Al-Quran, sayang kita kepada Al-Quran yang kita ambil masing-masing kita. Orang ini belajar sekian untuk kasih dia kenal Al-Quran. Yang ini sekian pembelajaran dia. Yang ini sekian pembelajaran dia. Dan kita di masjid kita ini alhamdulillah macam-macam ada. Ada kelas untuk mengaji Quran, kelas untuk faham harfiah daripada Al-Quran, kelas untuk macam-macam jenis ada. Adakah kita mengambil peluang ataupun tak mengambil peluang? Jangan sampai satu masa nanti Allah Subhanahu wa taala tanya, kenapa kamu tak pandai baca Quran, sedangkan tempat kamu orang anjurkan kelas Quran, orang buat kelas Quran, tiba-tiba tak boleh nak jawab gitu. Jangan kita sampai satu masa dalam lubang kubur Allah tanya, kenapa Al-Quran ini seolah-olah tak ada apa-apa dalam kehidupan kamu. Kamu tak rasa apa-apa pun dengan Al-Quran. Sebab kita tak ambil peluang. Jangan tuan-tuan. Jangan. Kita hari ini alhamdulillah macam-macam ada. Kalau tengok dalam internet itu, belajar Al-Quran secara ini, belajar Al-Quran kaedah ini, belajar Al-Quran kaedah ini. Saya ingat saya dulu pun ada satu kaedah yang kita bawa sampai ke Australia, sampai ke Canberra. Saya dapat peluang pergi ke Belfast tuan-tuan. Belajar dulu Inggeris lebih kurang, khusus bahasa Inggeris 2 minggu. Dihantar ke Belfast lebih kurang sebulan ke 2 bulan. Untuk apa dia? Untuk mengajar Quran. Tapi saya tak dapat peluang tu lah, sebab saya datang ke Muar, posting dekat Muar.
Sebelum itu kawan saya ke Canberra, Australia. Sebulan di sana. Untuk apa dia? Untuk mengajar Al-Quran. Sebab ilmu Al-Quran ini makin lama makin berkembang. Makin orang cari, makin orang cari. Malangnya dalam masyarakat kita, kelas Quran makin banyak, pengajian ilmu Quran makin banyak, tapi orang makin tak berapa minat. Orang makin tak nak. Orang makin macam-macam lah. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tunjuk salah seorang mangsa nahas pesawat ringan, Elmina tu kan. Kita tengok seorang yang hafiz Quran. Ditunjukkan bagaimana jasad dia tak terbakar, walaupun rambut tak terbakar, yang terbakar hanya pakaian sahaja. Isteri dia sahkan, abang ipar dia pun sahkan benda itu. Apa pengajaran kepada kita tuan-tuan? Allah nak tunjuk atas muka bumi Allah. Pertamanya, bila sampai ajal, sekalipun 2 minit lagi nak mendarat, sampai masuk, matilah dia. Kita pun boleh jadi dalam kuliah ni pun, orang Allah Ta'ala kata, mati kamu dalam kuliah ni. Tengah tidur, tengah dengar ke, tengah apa ke, matilah. Kan? Allah Ta'ala kata, mati walaupun tak sempat mendarat. Walaupun berapa minit lagi nak mendarat, mati. Satu. Yang kedua, bila mana meninggal seorang anak Adam, lepas daripada itu macam-macam cerita akan keluar. Itulah ulama' kata tanda-tanda husnul khatimah. Yang adun, yang meninggal tu pun banyak cerita-cerita baik tentang dia. Orang yang suka bagi sedekah dekat masjid. Masjid dia pun satu program yang baik, buka puasa sunat. Dan antara orang yang menyumbang katanya ialah adun daripada Pahang yang meninggal tu lah. Selain daripada cerita seorang ustaz yang meninggal, jasad dia makna kata dalam keadaan tidak terkesan pun dengan kebakaran ke apa ke. Ini semua pengajaran kepada kita untuk kita ambil, kita hayati bersama. Soalnya apa dia tuan-tuan? Sini mudah saja bagaimana kita tunjuk cinta dan kasih kita kepada Al-Quran. Ada orang tunjuk kasih dan cinta dia kepada Al-Quran dengan dia belajar taranum. Ada orang dia dengar benda-benda sedap, dia tertarik nak belajar benda itu. Ada orang dia suka dengan Al-Quran bila mana cungkil daripada ayat Quran, kisah-kisah ataupun kajian-kajian yang berkait dengan saintifik. Ataupun dia panggil tafsir ilmi. Tafsir yang kaitkan dengan ilmu geografi, ilmu keduniaan, ilmu alam dan seumpamanya. Macam-macam kaedah kita boleh kenal kasih kita, sayang kita kepada Al-Quran. Baik, dan pada malam ini kita nak kenal dengan surah Yunus. Surah Yunus ini ayatnya 100, ada ayat 109 ayat. 109 ayat. Dan surah Yunus ini dinamakan sempena dengan nama Nabi Yunus alaihissalam. Dan kaum Nabi Yunus alaihissalam ini satu-satunya kaum yang semua individunya beriman kepada Allah. Semua umat Nabi Yunus yang Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Yunus ke Ninawa. Di mana? Di Iraq. Di Iraq itu sebagai suatu, bukan di Iraq, di Syria. Sebagai suatu simbolik ataupun suatu benda yang nak tunjuk kepada manusia. Ada kaum yang Allah Ta'ala hantar Nabi, antaranya Nabi Musa kepada Fir'aun. Sehingga kan banyak kisah dalam Quran ni cerita tentang Musa. Ada ulama' kata apa dia? Boleh dikatakan Quran ini hampir dengan cerita Musa saja. Sikit surah tu cerita Nabi Musa, surah ni cerita Nabi Musa. Dan dalam surah ini pun ada sedikit cerita kaum Nabi Musa, iaitu Fir'aun. Baik. Cumanya umat Nabi Yunus alaihissalam ini kelebihannya ialah semua sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selepas hampir-hampir Allah datangkan azab. Dan bila cerita nabi-nabi ni tuan-tuan, kita dalam agama kita, pegangan tauhid kita percaya bahawa nabi-nabi ini diutus oleh Allah Taala. Sebagaimana nabi lain, sebagaimana agama lain, sebagai contoh agama Nasrani ataupun Kristian. Dia percaya Nabi Isa alaihissalam diutus kepada mereka, tapi diutus dengan satu tahap yang berbeza daripada fahaman kita. Kita kata Nabi Isa memang diutus kepada umat manusia, tapi diutus sebagai Nabi. Adapun setengah daripada golongan-golongan ini, dia percaya Nabi Isa ni datang sebagai anak Tuhan. Makna kata kita Islam ini berada di pertengahan. Bukan kita kata Nabi Isa tu tak diutus, dah diutus, tapi diutus sebagai Nabi kepada kita. Dan satu benda istimewa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa malam ini satu hadis. Hadis ini salah satunya daripada hadis-hadis qudsi
cerita tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni umat Nabi lain yang Rasulullah cerita dalam hadis ini. Tapi kita boleh relatekan Nabi-Nabi lain, Nabi Yunus, Nabi Isa dan seumpamanya. Satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'a Nuhun yaumal qiyamah fayaqulu labbaika wa sa'daika ya Rab. Pada hari yaumil mahsyar, hari manusia berimpun, semua sekali manusia berimpun, Allah Ta'ala yud'a, panggil, seru Nabi Nuh alaihi salam. Fayaqulu, maka dijawab oleh Nabi Nuh, labbaika wa sa'daika, aku sedia ya Allah. Apa dia ya Allah? Menyahut seruan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu hal ballaghta, adakah kamu sampaikan daripada aku ayat-ayat ataupun pesanan daripada aku kepada kaum kamu? Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Fayaqulu na'am, Nabi Nuh kata, aku sampaikan ya Allah. Fayuqalu li ummatihi hal ballaghakum, Allah tanya kepada kaum Nabi Nuh AS, adakah Nabi Nuh menyampaikan pesanan-pesanan ayat-ayat daripada aku? Apa jawab kaum Nabi Nuh? Ma atana min nazir, tak ada apa-apa pun Nuh sampaikan kepada kami peringatan daripadamu ya Allah. Tengok, satu benda yang kita dapat daripada hadis ni, Nabi-Nabi juga dihisap oleh Allah Ta'ala. Tapi hisaban yasirah lah, hisab yang ringan. Nabi Nuh dihisap, Nabi Isa dihisap, Nabi-Nabi lain pun dihisap oleh Allah Ta'ala. Ni nak cerita keadilan Allah Ta'ala. Dan bila ditanya kepada kaum Nabi Nuh, boleh lagi dia jawab, boleh lagi dia nipu Allah Ta'ala. Dia kata apa dia? Tak ada apa-apa pun Nuh sampaikan kepada kami ya Allah. Lalu ditanya kepada Nuh, fayaqulu man yashhadu laka, siapa yang boleh jadi saksi kepada kamu wahai Nuh? Maka dijawab oleh Nabi Nuh, fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu, maka dijawab Nabi Nuh. Siapa dia tuan-tuan yang boleh jadi saksi kepada Nabi Nuh? Nuh jawab, yang boleh jadi saksi kepada aku ialah Nabi Muhammad dan umat dia. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita hari inilah tuan-tuan. Kita hari inilah yang dengar kisah, yang dengar cerita-cerita dalam Al-Quran, yang beriman dengan Al-Quran, yang percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab apa kata Nuh AS? Fatashhiduna annahu qad balagha wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Ayat 143 daripada surah Baqarah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ataupun Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita semua ni tuan-tuan, Allah bagi satu kelebihan kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi Nuh, tak pernah jumpa Nabi-Nabi lain, tapi Allah bagi satu peluang kepada kita. Kita menjadi saksi bahawa Nabi-Nabi ni menyampaikan ayat-ayat daripada Allah. Apa sebab kita dapat keistimewaan ini? Sebab kita beriman dengan Al-Quran. Makna kata kita hebat jadi umat Nabi Muhammad bukan semata berpandukan kepada Nabi Muhammad dah, tapi sebab ada Al-Quran bersama dengan kita. Alangkah ruginya tuan-tuan, kita dah takdir Allah kita jadi umat Nabi Muhammad, tiba-tiba Al-Quran mari kepada kita, kita buat ambil tahu tak tahu sahaja tentang Quran. Quran menyampaikan ayat sekian-sekian, kita baca ke tidak pun tak tahu. Pandai ke tidak baca pun tak tahu. Ada setengah orang dia tak pandai baca, tapi dia buat-buat pandai baca. Dah sekali dia buat-buat macam tu je lah. Aku belajar tak belajar sama je, mati juga. Ada orang tak pandai baca dan dia berusaha nak baca ni, alhamdulillah. Tapi ada orang yang pandai baca Quran tapi tak nak ajar orang lain untuk pandai Al-Quran. Jangan tuan-tuan, ni semua akan disoal oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala soal belakang. Nabi lagi pun Allah Ta'ala soal. Lagi-lagilah kita yang tak berapa Nabi, tak berapa wali mana, tak berapa soleh mana, lagi-lagilah Allah Ta'ala tanya kepada kita. Sebab itulah kita kenal pada malam ini dengan surah Yunus. Sebab apa? Mudah-mudahan Allah kurniakan kelebihan untuk kita jadi saksi kepada Nabi Yunus alaihissalam. Baik, cerita Nabi Yunus ini antara keutamaan surah Yunus, kata tuan kitab kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil 7 surah yang panjang maka ia adalah seorang yang alim. Sebahagian daripada salafus salih memasukkan surah Yunus dalam 7 surah tersebut. Ini 7 surah yang panjang.
iaitu suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan surah Yunus. Baik. Surah Yunus ini pertamanya apa pembahasan di dalam surah Yunus? Yang pertama ialah tentang bukti-bukti yang terdapat di alam semesta, membuka kesedaran kepada manusia tentang hakikat uluhiyah kepada Allah. Hakikat tauhid kita kepada Allah. Cerita Nabi Yunus ini bagi satu gambaran yang sangat besar kepada kita. Allah nukilkan cerita Nabi Yunus dalam Al-Quran ini tak banyak. Ada dalam surah Saffat sikit, ada dalam surah Al-Anbiya sikit, dan ada dalam surah Yunus sikit. Kalau kita nak tengok kisah Nabi Yunus AS, dan bila mana sebut Nabi Yunus, antara benda yang mari dalam kepala kita ialah doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa ataupun ayat yang biasa kita baca tentang kisah ataupun dikaitkan dengan Nabi Yunus AS. Nabi Yunus ini Allah Ta'ala utus ke Ninawa. Kaum dia ada lebih kurang, ulama kata ada lebih kurang 100,000 lebih. Kaum ataupun manusia yang diutuskan di Ninawa itu, di satu tempat yang namanya Ninawa. Dan kisah Nabi Yunus AS, dia berdakwah kepada kaum dia. Berdakwah kepada kaum dia siang dan malam. Berdakwah, dan ulama kata dua cara Nabi Yunus berdakwah kepada kaum dia. Yang pertama, Nabi Yunus memberi kesedaran kepada kaum dia. Kesedaran apa dia? Kesedaran bahawa kamu ni berada dalam dosa. Yang kamu buat ni benda tak betul. Benda yang kena perbetulkan. Tauhidnya tak betul. Tuhannya tak betul. Itu yang disampaikan Nabi Yunus. Siang dan malam cerita benda itu, cerita benda itu. Yang kedua, dakwah yang disampaikan Nabi Yunus AS ialah memberi sebab dan akibat. Apa sebab kena beriman kepada Allah, dan apa akibat kalau tak beriman kepada Allah. Sebab itu pengajaran kepada kita tuan-tuan ialah bila kita berdakwah nak ajak orang, kita AJK Masjid nak ajak orang datang masjid, kita orang belia dekat kampung kita ataupun persatuan dalam kawasan kita nak mengajak orang buat kebaikan, boleh guna cara Nabi Yunus. Yang pertama apa dia? Boleh jadi bagi kesedaran. Bagi kesedaran. Yang ini begini kesan dia kalau tidak ni. Yang ini begini. Last sekali boleh bagi apa dia? Sebab dan akibat. Apa sebab kena datang masjid? Masjid ni rumah Allah, banyak kelebihan dia, majlis ilmu dan seumpamanya. Apa akibat tak datang masjid? Sebutkan akibat-akibat dia. Banyak akibat-akibat orang tak datang masjid ni. Terutamanya bab salat jemaahnya, bab pengajian ilmu dan seumpamanya. Baik. Sebab itu tuan-tuan, ada satu masjid. Ni bukan tempat kita lah, tempat lain. Masjid ni apa dia? Tengok dia punya malam-malam dia tu penuh dengan tazkirah, penuh dengan majlis ilmu. Malam ini tazkirah tentang kematian. Malam ni cerita tentang tazkirah hati. Yang ini begini, yang ini begini. Tak ada satu pun kuliah-kuliah tu yang menyelesaikan isu fardu ain. Tak ada cerita bab semayang, bab solat, tak ada. Cerita bab makna kata asas tentang tauhid, akidah, tak ada. Orang pun tegur AJK Masjid, janganlah buat program macam ni je. Mari tazkirah je. Semua tazkirah. Makna kata kuliah umum, tak ada pengajian khusus nak melepaskan diri daripada benda-benda fardu ain. Tegur kepada pihak masjid. Pihak masjid pun tanya balik orang tegur tu. Yang tegur tu ustaz, dia kata, wajib kau belajar bab fardu ain. Kan fardu ain kita dah belajar zaman-zaman kecil dulu. Tengok, situ pun tak faham dah. Apa maksud fardu ain? Fardu ain makna kata benda yang wajib ke atas individu. Apa dia? Iaitu bab semayang, bab puasa, bab zakat, benda yang asas. Ataupun Imam Nawawi sebut, apa benda yang wajib kamu buat, maka wajib kamu belajar. Bab semayang umpamanya, apa benda yang wajib kita belajar? Bab rukun semayang, bab syarat sah semayang. Dan bila ada syarat sah, dia berkait dengan wuduk. Maka bab wuduk kita wajib kita kena belajar. Ada berkait dengan hadas besar dan hadas kecil. Nak kena belajar mandi wajib dan seumpamanya. Asas-asas begitu. Dan saya kira masjid kita ni alhamdulillah banyak dah benda-benda yang begitu. Cuma nak tak nak je kita datang tuan-tuan. Nak tak nak je kita datang. Ni kadang-kadang ada benda-benda yang masjid buat begini, ada orang tak setuju. Masjid ni buat begini, ada orang tak setuju. Tak datang, boikot dan seumpama. Ni benda yang kita kata masjid nak melepaskan diri daripada tanggungjawab. Tanggungjawab apa dia? Tanggungjawab sosial bagi pendidikan tentang benda-benda asas.
Lalu cerita orang tak datang, orang tak nak datang apa semua tu, itu dah jadi tanggungjawab individu dah. Dah jadi dosa kepada dosa individu. Bab masyarakat selesai dah. Bab masyarakat selesai. Sebab itulah cerita Nabi Yunus alaihissalam ni bagi pengajaran kepada kita. Kadang-kadang orang yang berdakwah kena tengok cara Nabi Yunus alaihissalam. Dan kadang-kadang kena ambil pengajaran daripada cerita Nabi Yunus. Bila dia duduk berdakwah siang malam, dia rasa nak marah. Nak marah kepada kaum dia. Nak marah dalam erti kata tak ada orang nak ikut. Tak ada orang nak beriman ikut Yunus. Ikut Nabi Yunus alaihissalam. Dan sekali Yunus pun terkeluar ayat daripada mulut dia. Dia kata apa dia? Kalau kamu tak nak beriman, tak nak ikut aku, apa yang aku sebut ni begini-begini, 3 hari nanti Allah akan turunkan azab. Allah akan turunkan azab pada kamu. Nak jadikan cerita, tunggulah. Kaum dia pun tunggulah. Mana azab yang dibawa oleh Tuhan Yunus alaihissalam. Tunggu-tunggu selepas 3 hari tak datang-datang. Tak turun-turun azab. Nabi Yunus pun marah kepada kaum dia. Marah kepada kaum dia sebab apa? Macam seolah-olah nak menganjing. Seolah-olah nak mengejek dia semata-mata. Nah, sekali dia pun keluar daripada kampung dia. Itu cerita Nabi Yunus. Dan ada setengah tafsir, dia sebut Nabi Yunus keluar tu marah kepada takdir. Dah, mana mungkin seorang Nabi marah kepada Tuhan dia. Sedangkan Nabi ni menyampaikan ayat-ayat daripada Tuhan dia, tiba-tiba nak marah kepada Allah. Apa pasal? Kan? Itu tafsiran-tafsiran yang agak terpesong sikit lah. Ada tafsiran-tafsiran yang macam itu. Tafsiran-tafsiran yang pelik begitu. Tapi yang ulama kata yang lebih ihtiyat, yang lebih berjaga-jaga ialah Nabi Yunus marah kepada kaum dia. Dia pun keluar. Keluar nak jadikan cerita, pergilah. Jumpa satu kapal. Jumpa satu kapal dan kata Allah Subhanahu wa taala, kapal itu kapal yang penuh. Iza abaqa ilal fulqil mashhun, kata Allah dalam surah Saffat. Dan ingatlah ketika abaqa. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Abaqa dekat situ seorang hamba Allah yang lari daripada kerja buat dia. Pergi ke kapal, naik kepada kapal. Belayarlah sampai tengah lautan, tiba-tiba kapal tu bergoyang di lambung ombak, tak nak bergerak. Marilah ahli nujum dia kata ni sebab ada seorang ni lari daripada tuan dia. Kita kena buang tuan, buang orang macam ni, baru kapal kita boleh bergerak. Buatlah undian. Buat undian, kata Allah, fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia buat undian 2-3 kali undian, keluar nama Yunus juga. Buat 2-3 kali undian, keluar nama Yunus, maka Yunus alaihissalam pun dipilih untuk keluar daripada kapal. Tapi kaum ataupun manusia yang ada dalam kapal tu, dia kata ni seorang nabi, orang saleh, mana mungkin kita nak campak dia keluar turun. Nabi Yunus sendiri yang terjun ke laut dan disambar oleh satu ikan, namanya ikan nun ataupun hut. Hut ataupun nun ini kita istilah mudahkan, iaitu ikan yang besar, ikan paus. Dalam kitab Bible ada satu bab cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Dia letak nama babnya Jonah and the Whales. Jonah and the Whales ini cerita tentang bagaimana Nabi Yunus alaihissalam dicampakkan dikeluarkan daripada sebuah kapal dan ditelan oleh seekor ikan. Ikan ni pun telan Nabi Yunus alaihissalam sehinggalah 40 hari. Ringkas cerita lagi, dalam tulah Nabi Yunus alaihissalam berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ulama ajar kepada kita tuan-tuan, bila kita berzikir, apa-apa zikir pun, apa-apa zikir ni dia bersifat nak kena buat ulang banyak kali baru kita rasa daripada zikir itu. Itu satu. Yang kedua ialah biarlah kita berzikir ni zikir yang jelas sebutan dia. Jangan subhanallah, tak tahu apa benda. Okey lagi. Last kali dia jadi macam ajaran mertua kepada ayah pek. Ataupun ajaran Hasan anak rimau. Asalnya Hasan jual limau. Lama-lama nak bagi nampak hebat sikit, dia jadi Hasan anak rimau. Kan? Dekat Kelantan, Bukit Panau. Tu mertua kepada ayah pek. Menantu dia hebat lagi lah. Menantu dia ada kerajaan. Yang ni sekadar begitu-begitu je. Apa ajaran dia? Ajaran dia mula-mula zikir dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila dah lama-lama tutup mata, dia jadi apa dia?
la illallah, la illallah. Last sekali hu dah begitu dah. Bunyilah sekali hu ha dah macam orang hutan punya bunyi dah. Sebab apa? Lama-lama berzikir seolah-olah dia nak kata apa dia? Bila berzikir banyak-banyak ni dia mari zuh, mari rasa seronok, sedap zikir, dia jadi perkataan tak keluar tu macam-macam dah. Tapi yang penting hati ni tetap zikir kepada Allah. Tu tahap mana dah. Kan? Padahal benda-benda ajaran sesat begini tuan-tuan, dia mari mula-mula dia nampak macam elok, nampak macam bagi kesedapan. Macam ada seorang pengikut Ayah Pin. Dia kata apa dia? Mula-mula meniaga, susah nak laku apa semua sekali. Last sekali minum ataupun ambil air Zam-Zam lah, geng-geng Ayah Pin. Dia ada telaga Zam-Zam dia tuan-tuan. Dan telaga Zam-Zam tu dikatakan air kencing pada Ayah Pin. Ambil, diminum, last sekali meniaga, laku. Laku tu sampai tahap macam mana? Sampai tahap tahun 80-an, 90-an tu boleh beli cash kereta kancil. Jangan. Mula-mula mengikut Ayah Pin. Last sekali lama-lama jadi pengikut tegar dan antara orang yang menyumbang banyak kepada Ayah Pin. Sebab tu Ayah Pin ni hebat. Isteri dia ada berapa tuan-tuan? Isteri dia ada berapa? 13. 4 alam nyata, secara zahir, 9 nikah batin. Main-main. Kita duduk Ayah Pin. Kita nak menikah 2 pun tak berani. Kita nak 2 pun tak berani dah. Tapi geng-geng ajaran sesat ni begitulah. Dia banyak benda-benda yang kadang-kadang mari dengan nampak baik, nampak cantik apa semua sekali. Tapi di sebalik itu macam-macam benda. Baik. Tersambung kepada cerita Nabi Yunus AS. Dan Nabi Yunus duduk dalam perut ni. Sebab tu kita zikir ni biar kita mari rasa seronok zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada seorang tok guru di Pasir Mas. Dia berzikir dia slow je. Lepas sembahyang dia berzikir macam mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi setiap zikir tu kita rasa dalam hati. Tenang je rasa. Kita sekarang ni nak 33 tu kau boleh secepat mungkin. Subhanallah, 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 subhanallah. Dan sekali tak tahu apa benda pun zikir. Tak rasa dekat jiwa, tak rasa dekat hati. Sebab apa? Sebab zikir sekadar lepas di mulut. Tak masuk pun dalam kerongkong, tak masuk pun dalam perut, tak rasa pun dalam hati. Biar zikir slow. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada satu tarikat di Kelantan dulu, saya ingat tarikat Ahmadiyah ke apa, antara ajaran dia, dia kata apa dia? Bila nak berzikir mesti ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh yang macam mana? Yang memaksudkan zikir itu. Ni kalau nak ambil benda ni, dia nak kena mengaji dan seumpamanya. Saya sebut sikit je. Nak bagi gambaran kita zikir bukan semata-mata zikir. Biarlah zikir tu masuk dalam hati kita seronok zikir tersebut. Antaranya apa dia? Pergerakan badan. Bukan semata-mata goyang tu tak. Dia ada ajaran dia, ada kaedah dia. Saya tak boleh ajar secara umum lah. Tapi ada kaedah dia. Makna kata bukan semata-mata la ilaha illallah. Tak. Dalam hati kita pun kita memaknakan benda itu, memaknakan zikir tersebut. Barulah banyak-banyak zikir, banyak-banyak zikir, baru rasa seronok. Ni zikir banyak, tapi mulut je letih. Mulut je letih. Subhanallah, 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 subhanallah. Duk kira tangan. Tak masuk pun satu. Subhanallah pun tak tahu apa benda. Maksud subhanallah pun tak tahu dah. Nak pergi ke Alhamdulillah, nak pergi ke Allahu Akbar. Tak tahu maksud. Habis masa dengan begitu je. Sekali habis cerita Nabi Yunus AS, dia duduk dalam perut ikan tersebut selama 40 hari. Dan dimuntahkan di tepi satu tepian pantai, dan Allah Ta'ala tumbuhkan satu jenis pohon di sekitar Nabi Yunus AS, iaitu yang disebut dalam surah Saffat. Allah Ta'ala sebut wa ambatna alaihi syajaratum min yaqtin. Allah Ta'ala tumbuhkan satu tumbuhan. Ada 2 pendapat ulama. Yang paling kuat sekali, iaitu Allah tumbuhkan pokok labu di sekitar. Bila dicampak ke tepi pantai itu, Allah tumbuhkan pokok labu. Apa sebab pokok labu? Pertama, dia jenis pohon yang menjala. Dia jenis pohon yang menjala. Yang kedua ialah buah dia ini buah yang bersifat ada air dan buah fizikal tu sendiri. Dan satu pendapat lagi yang kata ialah tumbuhan yang tumbuh di sekitar Nabi Yunus itu ialah daripada jenis tembikai. Sebab apa tembikai? Tembikai ni sama juga tumbuhan yang menjala dan dia jenis buah. Kita makan boleh kenyang dan hilang rasa dahaga. Tu
Itu dua kelebihan. Jangan duk buat kita kata, oh sunnah rupanya. Sunnah Nabi makan buah tembikai dan labu. Jangan tuan-tuan. Orang dah penyakit lelah makan labu banyak-banyak dia jadi sejuk. Saya ingat lagi dulu-dulu. Lama tak makan labu. Sekali makan sikit je labu daripada kenduri tahlil. Balik hospital. Kita ada penyakit lelah. Makan tak sedar dah. Kan? Ada setengah-setengah orang tak boleh makan. Jaga-jagalah. Baik. Ditumbuhkan dan nak lindung jasad Nabi Yunus AS. Sebab apa? Sebab ada setengah ulama sebut dalam perut ikan nun ataupun hut itu, Nabi Yunus kena sedikit penyakit ruam kulit. Tempat yang tak biasa duduk pula dalam gelap, dalam laut yang dalam, makna kata ada sedikit kesan penyakit, ada ruam kulit dan seumpamanya. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala tumbuhkan satu tumbuhan nak bagi sembuh penyakit Nabi Yunus AS. Dan kemudian daripada itu ceritanya, kaum Nabi Yunus bila mana mereka tertunggu-tunggu mana azab yang Nabi Yunus janji, tak mari-mari azab ni. Last sekali bila Nabi Yunus merajuk pergi ke laut, marilah azab, tengok gelap atas langit. Last sekali kaum dia kata apa, dia inilah boleh jadi azab yang Yunus sebutkan kepada kita. Maka semua sekali sedar tentang benda itu dan semua beriman kepada Nabi Yunus AS. Tak tertinggal walaupun seorang, kata Allah. Apa dia dalam surah Yunus yang kita bacakan pada malam ini, yang kita bincang pada malam ini, ayat 98. Allah Ta'ala sebut, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ, kata Allah. Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, selain daripada kaum Yunus alaihissalam. Tatkala mereka beriman, kami hilangkan mereka daripada azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Nabi Yunus satu-satunya kaum yang Allah Ta'ala sebut, mari dah azab Allah, gelap dah nak hujan, begitulah azab dia. Mari gelap langit apa semua sekali, mari kesedaran, timbul kesedaran dalam kalangan umat Nabi Yunus, bertaubat kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah. Ini pengajaran buat kita apa dia tuan-tuan. Kadang-kadang Allah tak tunjuk azab tu tempat kita. Tapi ada sahaja azab, ada sahaja bala Allah yang Allah tunjukkan tempat dekat dengan kita. Dan kelebihan kita zaman sekarang ini, katalah berlaku kebakaran di Hawaii sana, jauh daripada tempat kita, tapi kita boleh baca satu persatu apa cerita dia. Berlaku di Shah Alam, tapi kita boleh tahu cepat je. Petang itu berlaku lebih kurang pukul 4.30 begitu, lepas asar pukul 5, 5.30 kita dah boleh tahu cerita itu. Sebab itulah kita zaman sekarang ini, pengajaran ataupun hidayah daripada Allah mari sekejap di depan kita. Kita nak ambil ataupun tidak saja. Ni kadang-kadang buka TikTok, tengok dah benda-benda yang macam ni. Tapi yang dia cari je benda-benda yang dia nak cari itulah. Mari bab Quran. Yang ni sebut, okey, kita hari ni belajar tentang dengung dalam Al-Quran. Dengungnya macam mana? Ni tengok, belajar dah dengung ni. Scroll, tengok benda lain. Sebab apa? Bukan tujuan dia nak tengok benda tu. Sebab itu kadang hidayah daripada Allah, mari selit-selit benda tu. Kita nak ambil ke tak nak ambil. Ada setengah orang masuk kereta, buka radio. Tengok-tengok nak pergi kerja, pagi-pagi tersalah buka iKim. iKim pagi-pagi dia cerita tentang apa dia tuan-tuan? Kuliah tafsir Quran. Menarik, tafsir pagi-pagi ni tuan-tuan boleh buka lah. Pukul 6.30 sampai pukul 7 lebih kurang begitu. Ada cerita tentang tafsir Al-Quran. Galik kita duk dengar. Satu-satu kupasan ayat Quran. Buka-buka, Allahu Akbar. Salah. Pergi tekan radio lain. Sanggup tuan-tuan. Padahal mari dah nak dengar ayat Allah, nak faham ayat Allah. On the way nak pergi kerja dah tu, kan? Nak juga dengar lagi. Sebab apa dia nak cari benda tu? Kan? Biarlah mari hidayah benda-benda begitu depan mata kita. Kita duduk dengar sekejap. Mungkin ada benda yang Allah nak sampaikan kepada kita. Baik. Lalu berimanlah kaum Nabi Yunus alaihissalam. Dan beriman itu semua sekali beriman. Dan ingat, bila mana satu-satu kaum beriman kepada Allah, bila mana kaum itu beriman semua sekali, la fatahna alaihim barakatin minas sama', kata Allah. Allah akan buka pintu keberkatan. Allah akan buka macam-macam peluang, macam-macam makna kata kelebihan kepada kaum tersebut. Bila mana beriman kepada Allah. Tapi marilah hebat macam mana satu kaum,
bila tak beriman, lari daripada Allah, Allah akan azab kaum tersebut. Itu kita berjaga-jaga. Yang kedua, tema dalam surah Yunus ini, antaranya ialah cerita tentang kejadian-kejadian di bumi ini selalu dilihat oleh manusia, namun mereka melalaikannya dan juga mereka lupa akan petunjuk-petunjuk dari kejadian-kejadian tersebut. Sebab manusia ni sifatnya lupa. Ada satu hadis dalam kitab Dr. Sulaiman Ashghar, cerita tentang hadis-hadis Nabi-Nabi, hadis-hadis pelik, cerita-cerita pelik. Dalam hadis-hadis yang sahih, tapi cerita-cerita yang tak biasa kita dengar. Antaranya cerita Nabi Adam AS. Bagaimana Nabi Adam asalnya umurnya ialah lebih kurang 1000 tahun. Tapi dalam hadis tersebut, Adam AS atas sebab-sebab yang tertentu, dia bagi umur dia lebih kurang 60 tahun kepada Nabi Daud AS. Panjang cerita ni. Kalau kita bawa cerita macam malam ni, panjang cerita dia. Bagi kepada Nabi Daud AS. Lalu sampailah umur Nabi Adam, masuk 940, Malikil Maut datang kepada Nabi Adam. Datang kepada Adam, ya Adam, dah sampai masa untuk aku cabut nyawa kamu. Lalu Adam kata, macam mana cabut nyawa? Sedangkan nyawa aku hingga 1000 tahun. Masih ada baki lagi. Lalu Malikil Maut kata, tak ingatkah kamu bahawasanya satu ketika dulu kamu dah berikan umur kamu 60 tahun lebih kurang kepada anak cucu kamu, iaitu Nabi Daud AS. Baru teringat Nabi Adam. Dan kata ulama, daripada hadis yang Rasulullah cerita ni lah, maka apa-apa yang dijanjikan oleh manusia, sunatnya biarlah ada orang yang menjadi saksi, dan benda tu biarlah hitam putih. Biarlah hitam putih. Maksudnya apa dia? Kalau kita contoh, kita janji nak wakaf satu tanah, yang ni aku wakaf untuk dijadikan surau. Jangan semata-mata sebut dekat mulut saja. Biar ada saksi yang dengar dan ada bukti hitam putih. Jangan tuan-tuan, ada satu tempat, satu surau di dekat dengan kawasan saya lah, dekat dengan kampung saya. Surau tu asalnya wakaf. Orang tua dia wakaf. Mari kepada anak, alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Mari kepada cucu, tak apa lagi. Mari kepada cicit ataupun keturunan yang keempat selepas pewakaf itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia pergi tuntut harta pusaka. Tuntut harta pusaka sebab dalam geran dia tak termaktub yang surau ni adalah tanah wakaf. Tanah wakaf. Dia jadi banyak kerja. Banyak kerja macam mana? Sebab orang tua dulu sebut dekat mulut. Tapi dah berpuluh tahun orang guna surau itu untuk dijadikan surau dalam kampung. Tiba-tiba mari cucu cicit dia tuntut nak dapat tanah tersebut. Tapi orang kampung adalah cerita makna kata halangan dan seumpamanya, bagi kesedaran, bagi macam-macam dekat orang ni. Last sekali alhamdulillah settle kes tu dengan settle yang baik lah. Bukan bergaduh sampai mahkamah, tak sampai mahkamah. Cuma tiba-tiba dia tuntut nak dapat harta pusaka. Sebab itu tuan-tuan, sekalipun kita buat satu kebaikan, tapi biarlah kebaikan itu ikut prosedur ataupun adat kita zaman sekarang. Ini orang nak buat baik, tapi buat baik yang macam mana? Buat baik yang boleh menimbulkan fitnah. Ini masalah juga. Dia sedekah banyak duit, tapi duit itu tiba-tiba jadi isu benda lain lah apa semua sekali. Biarlah kita ikut prosedur. Sebab itu manusia ini sifatnya sifat mudah lupa. Sifat mudah lupa. Kita, bagaimana dulu Allah Ta'ala macam-macam bagi peringatan kepada kita. Dalam PKP dulu, ingat lagi ke tidak kita? Nak datang masjid pun susah. Nak datang salat Jumaat pun susah. Tiba-tiba Allah bagi keringanan dah. Allah bagi macam-macam kelebihan pada kita. Kitalah manusia yang Allah masih hidupkan selepas daripada PKP, selepas daripada fasa COVID. Tiba-tiba apa yang berlaku tuan-tuan? Balik asal balik. Orang yang datang berjemaah itulah orangnya daripada dulu. Mari COVID ke apa ke, lepas daripada COVID pun sama juga. Sebab apa? Manusia mudah lupa. Manusia mudah lupa. Macam-macam peringatan Allah datangkan. 1 tahun, lebih kurang 10 tahun, 15 tahun dulu, datang tsunami. Sedih kita sekejap. Macam-macam peristiwa, macam-macam ulasan para ulama kita. Selepas daripada itu, manusia kembali balik macam biasa. Sebab itulah Rasulullah SAW sebut dah dalam satu hadis. Dan hadis ni hadis yang dihimpunkan dalam hadis-hadis akhir zaman. Apa dia tuan-tuan? Bila manusia melakukan satu-satu kejahatan, bila manusia melakukan satu-satu maksiat, Allah datangkan bala Allah. Allah turunkan bala. Apa dia maksiatnya?
banyak maksiat yang Rasulullah sebut dalam hadis. Antaranya ada 15 jenis maksiat Rasulullah sebut dalam hadis. Mari maksiat begini, Allah datangkan bala. Mari maksiat, Allah datangkan bala. Itu sebagai apa dia, tuan-tuan? Itu sebagai peringatan daripada Allah. Dan yang ketiga, tema dalam surah Yunus ini Allah Ta'ala sebut tentang kenyataan para pendusta di muka bumi ini, dan Allah mengancam orang-orang yang mengikut jejak mereka. Dalam Al-Quran ini banyak Allah Ta'ala nukilkan perkataan-perkataan, antaranya perkataan Fir'aun. Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Hebat Fir'aun ni, mengaku jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan. Kata-kata Namrud Allah nukilkan dalam surah Ar-Ra'du, surah Ibrahim. Kata-kata orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala banyak dalam Al-Quran. Itu sebagai apa dia? Sebagai peringatan kepada kita. Tengok bagaimana Fir'aun Allah datangkan azab juga. Mereka bertaubat. Kaum Fir'aun ni bertaubat pada Allah. Tapi bertaubat bila? Bila nyawa dah berada di halku. Beza dengan kaum Nabi Yunus alaihissalam. Mereka bertaubat bila? Bila tengok mari dah gambaran azab daripada Allah, terus bertaubat. Terus bertaubat. Yang ini dekat-dekat nak mati baru nak bertaubat. Yang ini Allah tak terima taubat dia. Adapun kaum Nabi Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat mereka. Ini peringatan kepada kita. Jangan sampai satu tahap Allah Ta'ala dah bagi peringatan kepada kita, dah dekat hujung-hujung nyawa kita baru nak beringat kepada Allah. Manusia ni tuan-tuan, bila mana mari roh ditarik daripada hujung jari kaki kita ni, hujung ibu jari kaki kita, ditarik roh. Bila tarik roh tu kita akan rasa dan kita akan nampak, situlah ditarik roh kita. Dan sampai satu tahap, sampai dekat kerongkong kita, dia bunyi macam dengkur tu. Bunyi macam tu, dah hujung-hujung nyawa dia panggil. Bila dah sampai dekat kerongkong, dah tak ada masa dah nak bertaubat. Sebab apa? Orang yang bertaubat ketika mana nyawa dah di hujung kerongkong, di hujung halkum ini, seolah-olah dia bertaubat takut dengan azab tu, takut dengan roh dia keluar, bukan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak cam roh kita ni, segar tak segar, hidup tak hidup, tuan-tuan, kita boleh tahu roh kita ni macam mana. Macam mana keadaan dia bila kita berzikir. Bila kita berzikir, dia panggil ada zikir mulut, ada zikir hati. Kalau zikir mulut kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi nak tahu roh kita ni ada ke tidak, kita zikir dalam hati. Subhanallah. Kita datangkan zikir itu. Mana kata kalau kita dapat ketenangan, kita rasa seronok berulang-ulang dalam hati kita sebut benda itu cam. Kita punya roh yang hidup. Roh yang suka zikir kepada Allah. Sebab tu saya sebut tadi, zikir ni tak perlu laju, tak perlu banyak bilangan, tapi dalam keadaan cepat-cepat nak sekadar banyak bilangan tak. Biar slow, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi satu-satu tu masuk dalam hati kita. Rasa seronok buat. Sama juga bacaan dalam solat kita, tuan-tuan. Kita baca Al-Fatihah. Adakah sekadar kita nak mengejar selesai bacaan Fatihah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sekadar itu je? Dah. Kita nak ambil penghayatan daripada surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mari pula rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Makna kata dalam rukuk pun aku mengagungkan Allah. Sami'allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah dengar apa yang aku ucapkan, apa yang aku minta kepada Allah. Mari tempat sujud pun macam itu juga. Baru kita rasa seronok semayang kita. Ini sekadar apa dia? Sekadar nak lepaskan. Sekadar tak ada benda-benda yang nak datangkan benda tu dalam hati. Baik. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan, sebelum kita berhenti, dalam surah Yunus ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu ayat yang ke-57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dalam ayat ini ada 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang fungsi Al-Quran. 4 perkara ni apa dia? InsyaAllah kita bincang pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita tentang Al-Quran ini
dapatlah kita dekat yakin dengan Al-Quran, seronok kita baca Quran insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna al-fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik.